عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang mulia Tuan Imam, Pengurusi Surau dan seluruh ahli jawatan kuasa, para ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, tuan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan tinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah maghrib dui mingguan setiap hari Selasa yang pertama dan Selasa yang ketiga pada setiap bulan, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian sirah Nabi SAW menggunakan kitab As-Siratul Nabawiyah Durusun wa Ibar, sirah Nabi, pengajaran dan pedoman, yang dikarang oleh almarhum Dr. Mustafa As-Sibai rahimahullah. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, pada malam ini kita sudah sampai ke penghujung kitab kita ini, iaitu bab yang ke-6, bab berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting yang berlaku selepas daripada pembukaan Kota Mekah sehinggalah kewafatan Nabi SAW. Dan pada malam ini kita masuk peristiwa penting yang kelima selepas pembukaan Kota Mekah, iaitu pengutusan tentera Tusam. Pengutusan tentera Tusam. Tuan-tuan, surat apa? 179. Pengutusan tentera Tusam. Sebagai ulang kaji sikit secara ringkas, tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang selalu saya ulang dalam pertemuan-pertemuan yang lepas, Nabi SAW berdakwah, berjuang, bertungkus lumus, bersusah payah di Mekah untuk mengajak manusia mengabdikan diri hanya kepada Allah dan meninggalkan penyembahan kepada taghut, berhala-berhala dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempoh dakwah di Mekah itu selama 13 tahun, daripada umur Nabi 40 sehingga penghujung umur Nabi 52 lebih kurang. Selepas daripada itu Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi Nabi hijrah ke Madinah, maka kita pun sebut tahun 1 hijrah, 2 hijrah, 3 hijrah, 4 hijrah, sehinggalah Nabi wafat pada tahun ke-11 hijrah di Madinah. Dan juga apabila Nabi berhijrah ke Madinah, barulah Allah Ta'ala turun perintah-perintah ataupun syariat-syariat yang berat-berat. Antaranya adalah syariat perang, diizinkan berperang. Di Mekah belum diizinkan berperang kerana orang Islam minoriti, belum ada kekuatan, belum ada kerajaan, tak pegang kekuasaan. Di Mekah tempoh dakwah, sabar, bertahan, berdoa kepada Allah. Ya. Bila hijrah ke Madinah, Nabi menjadi kerajaan. Nabi pegang kerajaan Madinah. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat keizinan berperang. Dalam tempoh 10 ke 11 tahun Nabi duduk di Madinah bersama dengan para sahabat, jumlah peperangan sekitar 84 kali peperangan. Daripada 84 kali peperangan itu, 28 daripadanya dipimpin oleh Nabi SAW.
Dan daripada 28 tersebut, 11 daripadanya dimasukkan dalam kitab kita ini oleh pengarang kitab, iaitu Dr. Mustafa As-Sibari. Saya sebut tadi tuan-tuan sekalian, bila Nabi berhijrah ke Madinah, kita sebut tahun 1 hijrah, 2 hijrah, 3 hijrah, 4 hijrah, 5 hijrah, 6 hijrah. Tahun ke-6 hijrah, tahun ke-7 hijrah, bila kerajaan Islam Madinah itu betul-betul stabil, kukuh, tahun ke-6 hijrah, tahun ke-7 hijrah, Nabi mula hantar surat kepada beberapa orang raja, beberapa orang pemerintah memeluk Islam. Tahun ke-6 hijrah, tahun ke-7 hijrah. Kemudian tahun ke-8 hijrah, Nabi bersama dengan 10,000 para sahabat daripada Madinah masuk ke Mekah. Peristiwa itu kita panggil peristiwa pembukaan kota Mekah, ataupun bahasa Arabnya Fathu Makkah, berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 hijrah. Peristiwa itu namanya peristiwa pembukaan kota Mekah, bulan Ramadan tahun ke-8 hijrah, Fathu Makkah. Bila Nabi bersama dengan 10,000 para sahabat berjaya masuk ke kota Mekah, ya, maka orang Mekah serah diri dan berbondong-bondong memeluk Islam. Nabi sempat duduk di Mekah sekitar 19 hari. Nabi sempat duduk di Mekah sekitar 19 hari, kemudian Nabi balik semula ke Madinah sehinggalah Nabi wafat pada tahun 9 Hijrah. Jadi sekarang kita duduk pada bab terakhir dalam kitab kita ni, bab 6. Bab yang membincangkan tentang peristiwa-peristiwa penting yang berlaku selepas pembukaan kota Mekah sehingga Nabi wafat. Peristiwa-peristiwa penting yang berlaku selepas daripada tahun ke-8 Hijrah sehingga Nabi wafat. Pengarang kitab kita ni masukkan ada 6 peristiwa penting selepas pembukaan kota Mekah. Yang pertama, Perang Hunain. Perang Hunain itu berlaku dalam tempoh 19 hari Nabi duduk di Mekah, itu berlaku Perang Hunain. Nabi tak sempat patah balik ke Madinah, itu berlaku satu perang namanya Perang Hunain. Itu peristiwa penting yang pertama selepas pembukaan kota Mekah. Yang kedua, Nabi arahkan sahabat menentukan beberapa berhala-berhala besar di keliling kota Mekah, Lata, Uzza, Manat. Yang ketiga, berlakunya peperangan Tabuk. Yang keempat, Nabi dan para sahabat laksanakan haji terakhir. Yang haji terakhir bagi Nabi, bukan bagi sahabat, haji terakhir bagi Nabi yang disebut sebagai Hajjatul Wada', haji perpisahan, haji selamat tinggal. Dan itulah satu-satunya haji Nabi. Dan selepas daripada tahun tersebut, Nabi tak bertemu lagi dengan haji berikutnya kerana Nabi sudah wafat. Kemudian peristiwa yang kelima selepas pembukaan kota Mekah, tuan-tuan sekalian, apa dia? Ni, malam ni kita akan masuk, iaitu Nabi persiapkan pasukan tentera di bawah pimpinan Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi Usamah bin Zaid, untuk lawan kerajaan Rom. Dan peristiwa penting yang ke-6 selepas pembukaan kota Mekah, iaitu kewafatan Nabi SAW. Malam ni kita masuk peristiwa penting yang kelima selepas pembukaan kota Mekah, iaitu pengutusan tentera di bawah pimpinan Usamah bin Zaid. Pengutusan tentera di bawah pimpinan Usamah bin Zaid. Baik, kata pengarang kitab kita ni, dia kata usaha terakhir Rasulullah SAW ialah mempersiapkan satu angkatan tentera ke Syam di bawah pimpinan Usamah bin Zaid bagi menyebarkan dan mempertahankan dakwah Islam. Bagi menyebarkan dan mempertahankan dakwah Islam. Maka Nabi persiapkan satu angkatan tentera di bawah pimpinan Usamah bin Zaid untuk pergi ke Syam. Kenapa ke Syam? Kenapa pergi ke Syam? Syam tu pada hari ini di mana? Selalu saya sebut dalam pertemuan yang lepas, tuan-tuan sekalian, waktu dulu, zaman dulu, sebelum kerajaan Madinah itu terkenal, sebelum kerajaan Islam Madinah itu terkenal, ada dua kuasa besar dunia pada waktu itu. Ada dua kuasa besar dunia pada waktu itu. Yang pertama, kerajaan Rom. Kerajaan Rom. Kerajaan Rom ni beragama Kristian, Nasrani. Kerajaan Rom ni luas. Kerajaan Rom ni luas. Dia ada Rom Timur, dia ada Rom Barat. Ya. Bila sebut kerajaan Rom Timur ni, dia meliputi Palestin, Syria, Jordan, Lebanon,
Itu kerajaan Rom Timur zaman dulu. Syria, Palestin, Jordan, apa semua ni, Lebanon ni dulu disebut sebagai bumi Syam. Bumi Syam. Itulah kerajaan Rom zaman dulu. Itulah kerajaan Rom zaman dulu. Cuma hari ini tak ada dah bumi Syam tu. Dah dipecah-pecahkan menjadi negara-negara yang kecil. Ni Syria, ni sepadan dia. Ni Palestin, ni sepadan dia. Ni Jordan, ni sepadan dia. Ni Lebanon, ni sepadan dia. Dulu semua tu disebut sebagai bumi Syam yang tunduk di bawah pemerintahan kerajaan Rom, kuasa besar pada waktu itu yang beragama Kristian. Antara raja Rom yang terkenal di zaman Nabi Muhammad masih hidup namanya Raja Hercules ataupun sebutan bahasa Arabnya Hercule. Sebutan orang putih ni Hercules. Ya, baik, itu kuasa besar yang pertama, Kristian, Rom. Yang kedua, kuasa besar pada zaman itu yang kuat hukum namanya kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi ini kerajaan yang beragama Majusi. Kerajaan Parsi ini kerajaan yang beragama Majusi. Majusi ini macam mana tuan-tuan sekalian? Sembah api. Sembah api orang. Dekat mana kerajaan Parsi itu pada hari ini? Kerajaan Parsi itu pada hari ini di negara Iran dan sekitarnya. Itu kerajaan Parsi zaman itu. Masyarakat situ dulu agama Majusi sembah api. Baik. Bila kerajaan Islam Madinah ni, Nabi hijrah ke Madinah, tahun 1 hijrah, 2 hijrah, 3 hijrah, 4 hijrah, 5 hijrah, 6 hijrah, 7, 8 hijrah, ya. Kerajaan Islam Madinah ni pimpin perang, Nabi dan para sahabat pimpin perang lawan musyrikin Mekah, pihak Quraisy. Perang Badar, perang Uhud, dan banyak peperangan Nabi dan para sahabat kerajaan Madinah itu capai kemenangan lawan dengan orang Mekah, pihak Quraisy, musyrikin Mekah, penyembah berhala. Banyak kali menang. Bila Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah itu juga ada orang Yahudi. Di Madinah itu juga ada orang Yahudi. Yahudi banyak puak, banyak kabilah, banyak kumpulan. Ada Yahudi daripada kabilah Bani Nadir, ada Yahudi daripada kabilah Bani Quraizah, ada Yahudi daripada kabilah Bani Mustalik. Macam-macam. Bila Nabi hijrah ke Madinah, Nabi tak halau orang Yahudi keluar daripada Madinah. Mereka ada perjanjian, ikatan damai dengan orang Islam. Mereka tunduk di bawah kerajaan Madinah, dan kerajaan Madinah kena beri perlindungan, penjagaan kepada mereka. Kenapa? Mereka mengiktiraf kerajaan Madinah dan bersedia menjadi warga negara yang baik. Maka kita kena layan juga. Orang Islam di Madinah ada haknya, orang Yahudi agama-agama lain pun ada hak masing-masing. Yang penting jangan lawan, jangan khianat pada kerajaan Madinah. Itu saja. Malangnya orang Yahudi yang duduk di Madinah beberapa kali mereka khianat kepada kerajaan Madinah yang mereka sendiri duduk di situ. Antaranya mereka pernah bekerjasama dengan kerajaan Mekah, pihak Quraisy, penyembah berhala, musyrikin Mekah. Keluar daripada Madinah senyap-senyap, rancang pakatan jahat dengan musyrikin Mekah, serang Madinah. Jahat. Duduk di Madinah, dapat perlindungan, bercampur gaul dengan orang Islam, tiba-tiba khianat kepada kerajaan Madinah. Dan beberapa kali Nabi dan para sahabat pernah pimpin perang lawan Yahudi di Madinah, sehinggalah akhirnya Yahudi yang berada di Madinah dihalau keluar. Baik, cerita ni tuan-tuan sekalian, nak sampai kepada bab kita malam ini. Bila kerajaan Madinah berjaya mengalahkan pihak Mekah, musyrikin Mekah, bila kerajaan Madinah mula berjaya menghalau Yahudi yang jahat keluar daripada Madinah, akhirnya nama kerajaan Madinah tu mula disebut-sebut oleh banyak pihak. Kerajaan Madinah yang mula kukuh, kuat ni mula disebut oleh banyak pihak. Antaranya kuasa besar pada waktu itu, iaitu kerajaan Rom yang beragama Kristian dan kerajaan Parsi yang beragama Majusi. Mereka mula bimbang. Sebelum ni mereka kuasa besar. Bila dengar nama Madinah, Madinah selalu capai kemenangan, mereka rasa terancam. Akhirnya tuan-tuan sekalian, bila mereka rasa terancam, kerajaan Rom ni, ya, yang memerintah di bumi Syam tu, rasa terancam makin bertambah bila ada pula gubernur-gubernur, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang duduk di bumi Syam tu
yang asalnya tunduk kepada kerajaan Rom, seorang demi seorang pakat memeluk Islam. Ada raja yang kecil-kecil lah, gubernur-gubernur, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang duduk di bumi Syam. Asalnya pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, raja yang kecil-kecil ni bernaung di bawah kerajaan Rom. Tiba-tiba satu demi satu memeluk Islam. Akhirnya kerajaan Rom, Raja Rom pada waktu itu tangkap beberapa orang raja-raja ni, tangkap beberapa orang pemimpin-pemimpin yang memeluk Islam dan bunuh mereka. Antaranya tuan-tuan sekalian, kerajaan Rom telah membunuh Farwah bin Amru al-Juzami. Farwah bin Amru al-Juzami. Mereka mula tekan mana-mana pemimpin-pemimpin yang duduk di bawah pemerintahan Rom yang memeluk Islam. Baik. Dan kena ingat, beberapa tahun sebelum itu yang saya sebut tadi, tahun ke-6 Hijrah, tahun ke-7 Hijrah tadi, bila kerajaan Islam Madinah mula kukuh, Nabi mula hantar beberapa orang sahabat bawa surat Nabi kepada beberapa orang raja ajak memeluk Islam. Termasuklah Raja Rom sendiri, Raja Parsi, Raja di Mesir, di Bahrain, di Oman, di Afrika dan beberapa tempat. Semua sahabat Nabi yang bawa surat-surat Nabi ini semua balik semula ke Madinah dalam keadaan selamat. Tahun ke-6 Hijrah, tahun ke-7 Hijrah, semua balik selamat. Ada raja yang bersedia memeluk Islam, ada raja yang tak bersedia memeluk Islam. Raja yang tak bersedia nak memeluk Islam ni ada yang balas surat Nabi dengan baik, dan ada yang jahat yang sampai koyak surat Nabi. Raja yang koyak surat Nabi, Raja Parsi, namanya Kisra. Dia ni raja di Parsi. Sampai Nabi berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala koyakkan pula kerajaan Parsi, tumbang kerajaan Parsi. Baik, yang menarik ni tuan-tuan sekalian, tahun ke-6 dan tahun ke-7 tu, bila sahabat-sahabat Nabi yang bawa surat Nabi ni semua balik dalam keadaan selamat, seorang sahabat Nabi, satu-satunya sahabat Nabi tak balik-balik dah. Tak balik-balik dah. Peristiwa ni berlaku ya, sekitar tahun ke-7 Hijrah lebih kurang. Tak balik dah sahabat Nabi. Dia hantar surat Nabi, bawa surat Nabi kepada seorang raja. Raja tu kebetulan tak besar mana pun raja tu, dia punya kekuasaan dia. Cuma raja tu raja yang tunduk di bawah kerajaan Rom. Dia bawa surat kepada raja tu, kebetulan raja tu raja yang tunduk di bawah kerajaan Rom. Rom ni besar, bawah tu adalah raja-raja gubernur-gubernur kecil-kecil yang tunduk pada dia. Sahabat Nabi dibawa surat kepada raja tu, raja yang tunduk kepada kerajaan Rom. Akhirnya raja tu tangkap dia dan sembelih. Satu-satunya sahabat Nabi yang dibunuh kerana bawa surat Nabi kepada raja untuk ajak memeluk Islam. Yang lain semua sahabat Nabi balik dalam keadaan selamat, walaupun ada raja yang tak nak memeluk Islam. Tak apalah, nak buat macam mana? Itu hidayah Allah. Itu bibit permulaan kejahatan kerajaan Rom. Akhirnya nama Madinah mula terkenal. Kerajaan Madinah mula terkenal. Lawan pihak Quraisy di Mekah, Mekah kalah. Lawan Yahudi di Madinah, Yahudi akhirnya akur dan keluar dari Madinah. Akhirnya kerajaan Rom mula tangkap dan bunuh beberapa pemimpin-pemimpin di bawah mereka yang didapati masuk Islam. Antaranya yang saya sebut tadi, Farwah bin Amru al-Juzami. Maka bila balik daripada melaksanakan ibadat haji, itu tajuk kita pada 2 minggu lepas kan, haji terakhir Nabi kan. Bila Nabi laksanakan haji pada tahun ke-10 Hijrah, balik saja daripada melaksanakan ibadat haji pada tahun ke-10 Hijrah itu, tuan-tuan sekalian, Nabi panggil Usamah bin Zaid. Nabi suruh dia persiapkan angkatan tentera pergi ke Syam, wilayah yang diperintah oleh kerajaan Rom. Untuk apa? Untuk getak kerajaan Rom supaya jangan buat lebih kurang dengan orang Islam. Jadi pergi itu untuk mempertahankan dakwah, memperkukuhkan dakwah. Dan Nabi lantik panglima perang sama dia, Usamah bin Zaid. Tuan-tuan, Usamah bin Zaid ni waktu Nabi lantik dia, umur dia berapa? Ada setengah buku tulis 18, sebagian kitab sirah tulis 20 tahun. Usamah bin Zaid ni, ayah dia dulu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah tu anak angkat Nabi. Ayah dia dulu Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Bermakna Usamah bin Zaid cucu angkat. Nabi
minta Usamah bin Zaid pimpin angkatan tentera pergi ke Syam. Ni wilayah yang tunduk pada kerajaan Rom ni, pernah di bawah kerajaan Rom. Pergi ke sana untuk getak kerajaan Rom ni. Tunjukkan kekuatan kita. Kerana mereka dah melampau, dan banyak tindakan-tindakan mereka ni yang dah melampau. Dan Nabi juga arahkan Usamah bin Zaid pergi ke tempat ayahnya mati dibunuh. Tempat ayahnya mati dibunuh. Siapa dia ayah Usamah tadi? Zaid bin Harithah. Ayah dia terbunuh di medan perang. Waktu bila? Waktu lawan kerajaan Rom beberapa tahun sebelum tu. Dia sambungan daripada cerita tadi. Sambungan daripada cerita bila ada sahabat Nabi bawa surat Nabi tiba-tiba kena bunuh tu, maka Nabi persiapkan satu angkatan tentera pada tahun ke-8 Hijrah. Nabi kata, kamu angkatan tentera Islam kena pergi ke Mu'tah. Mu'tah tu di Jordan. Kalau hari inilah, tu pun bawa kerajaan Rom juga zaman dulu. Nabi lantik panglima perang. Ya, pergi perang tu namanya perang Mu'tah tahun ke-8 Hijrah. Tujuannya apa? Nak tuntut bela kematian sahabat Nabi yang bawa surat tu. Nak tuntut bela kematian sahabat Nabi yang bawa surat Nabi tu. Maka tahun ke-8 Hijrah berlaku perang Mu'tah di Jordan. Kawasan di bawah kerajaan Rom juga lah. Baik, tuan-tuan sekalian. Nabi lantik panglima perang Mu'tah 3 orang. Yang pertama Nabi kata dia Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Nabi kata kerana Zaid terbunuh, penggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi, anak Abu Talib, adik-adik dengan Sayyidina Ali. Dan kalau Ja'far bin Abi Thalib terbunuh, penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Takdir Allah, tiga-tiga nama yang Nabi sebut syahid. Zaid bin Harithah terbunuh, Ja'far bin Abi Thalib ambil alih sebagaimana pesanan Nabi. Ja'far bin Abi Thalib pegang bendera, tangan kanannya putus. Dia sambar bendera dengan tangan kirinya. Tangan kirinya putus. Dengan baki kedua-dua tangan itulah dia baut tiap bendera itu supaya tak jatuh ke atas tanah. Bendera jatuh atas tanah ni air. Di medan perang bila bendera jatuh atas tanah satu benda air. Sehinggalah akhirnya bila dia kepit bendera itu dengan baki tangan dia kanan, baki tangan dia kiri, akhirnya tak lama kemudian dia pun terbunuh. Kemudian naik Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah pun terbunuh. Nabi hanya sebut 3 nama saja. Tiga-tiganya syahid. Akhirnya sahabat yang duduk di medan perang bermesyuarat sesama mereka lantik Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid. Baik. Bila berlaku perang Mu'tah ni? Tahun ke-8 Hijrah. Sebab apa? Nak tutup bela tahun sebelum tu ada utusan Nabi, sahabat Nabi yang bawa surat mati kena sebelum. Berlaku perang Mu'tah. Kemudian sampai tahun ke-10 Hijrah, Nabi dan para sahabat laksanakan ibadat haji. Tahun yang sama, tahun ke-10 Hijrah, balik daripada ibadat haji lah Nabi persiapkan angkatan tentera Usamah ni. Nabi suruh Usamah dengan bala tentera dia pergi ke Syam, getak kerajaan Rom, supaya dakwah kita ni berjaya dipertahankan dan kerajaan Rom tak buat lebih kuat dengan kita. Dan Nabi juga pesan kepada pasukan Usamah, kamu pergi ke tempat ayah kamu Zaid dulu kena bunuh dalam perang Mu'tah. Nabi perintahkan Usamah bin Zaid pergi ke tempat ayah dia kena bunuh dulu dalam perang Mu'tah. Kan ayah dia kena bunuh, ayah dia panglima utama Zaid, kemudian Ja'far, kemudian Abdullah bin Rawahah. Maka dalam perang ni Nabi minta Usamah, kamu pergi ke tempat ayah kamu dibunuh. Itu latar belakang cerita ni. Saya sebut sikit bagi nampak dia punya turutan ni. Tak jangan ni. Baik. Jadi usaha terakhir Rasulullah sebelum wafat, Rasulullah mempersiapkan satu angkatan tentera pergi ke Syam di bawah kerajaan Rom, di bawah pimpinan Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi, bagi menyebar dan mempertahankan dakwah. Ia juga merupakan usaha untuk menghalang serangan penceroboh dan tindakan proaktif untuk berhadapan dengan musuh yang menunggu peluang untuk menyerang negara Islam yang baru ditegakkan, yaitu Madinah. Jadi pergi ke Syam, wilayah yang pernah di bawah kerajaan Rom, getak kerajaan Rom supaya Rom nampak kekuatan umat Islam dan mereka tak berani cabar kerajaan Madinah. Sebab berita-berita Rom nak isytiharkan perang dengan Madinah tu, dan persiapan mereka tu banyak kali dah. Jadi kali ini kita yang keluar pergi getak mereka. Kita yang keluar pergi hadapi mereka, getak mereka, yang tunjuk kita ada kekuatan.
Baik. Nabi memerintahkan para sahabat, Nabi memerintahkan Usamah bin Zaid untuk menginjakkan kaki di sempadan Al-Balqa dan Ad-Darum. Dekat mana dua tempat ni? Dua tempat ni pada hari ini di bumi Palestin. Bumi Palestin ini sebahagian daripada Syam, Palestin, Syria, Jordan, Lebanon itu sebahagian daripada bumi Syam lah, yang waktu itu tunduk di bawah kerajaan Rom. Itu cerita ni. Jadi Nabi arahkan Usamah bin Zaid injakkan kaki pergi ke sempadan Al-Balqa dan Ad-Darum di bumi Palestin. Baik. Angkatan tentera tersebut terdiri daripada golongan muhajirin. Siapa dia muhajirin? Orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, kita panggil muhajirin. Jadi pasukan tentera Islam di bawah pimpinan Usamah bin Zaid yang baru umur 20 tahun ni, di bawah dia ada orang muhajirin. Satu. Yang kedua ada orang Ansar, orang daripada Madinah. Orang Madinah ni kita panggil Ansar. Ansar maknanya penolong, kerana mereka dah dulu tolong sambut orang muhajirin. Jadi ada orang muhajirin, ada orang Ansar, dan juga ada orang Islam yang tinggal di sekeliling Madinah yang nak turut serta bersama dengan pasukan Usamah bin Zaid ni. Pergi ke mana? Syam. Pergi ke tempat mana? Balqa. Pergi ke tempat mana? Ad-Darum. Ni berapa tempat ni? Yang tempat-tempat yang bernaung di bawah kerajaan Rom ni. Tidak ada seorang pun yang terkecuali. Semua pakat pergi belakang. Ya? Tidak ada seorang pun yang terkecuali. Ketika angkatan tentera tersebut ni, Nabi tak pergi. Nabi minta Usamah pimpin. Ketika mana angkatan tentera di bawah pimpinan Usamah berkumpul di Madinah, bersedia untuk berangkat, tiba-tiba dapat berita Nabi SAW sakit tenang. Dapat berita Nabi sakit tenang. Tuan-tuan sekalian, dapat berita Nabi sakit tenang. Nabi dah mula uzur. Ya, Nabi dah mula uzur. Baik. Nabi dah mula demam panas, dah mula sakit dah. Sakit Nabi ni dia takdir Allah lah. Sakit ni sampai masa lah. Tapi sebahagian orang kata asbab lah, kalau kita terus tu. Sebahagiannya adalah kesan daripada Nabi pernah termakan racun yang diletakkan dalam daging makanan Nabi. Daging dalam tu dimasukkan racun oleh seorang perempuan Yahudi. Nabi termakan daging itu pada tahun ke-7 Hijrah dalam perang Khaybar. Orang hidangkan makanan itu, Nabi pun termakan. Rupa-rupanya daging itu diletakkan racun. Kesan racun daripada tahun ke-7 Hijrah tu bawa sampai tahun ke-10 Hijrah, sehingga Nabi wafat pada tahun ke-9 Hijrah. Dia punya sakit tu sakit lama, bisa tu lama. Baik. Ialah sampai ajal ceritanya, ya, sampai ajal lah. Oleh kerana itu, bala tentera Islam di bawah pimpinan Usamah bin Zaid tangguhkan perjalanan untuk pergi ke Syam. Tangguhkan perjalanan untuk pergi ke Syam dengan harapan kita tunggu dulu sehingga Nabi sembuh. Bila Nabi sembuh nanti kita pergi, ya. Kita tunggu sampai Nabi sembuh. Ini pasukan Usamah bin Zaid tak jadi pergi, baru keluar daripada pinggir Madinah sikit je, ya, keluar sikit di satu tempat bernama Jurf, Jurf. Baru sampai situ saja dengar berita Nabi sakit, berhentilah di situ, tak bergerak ke mana dah. Tunggu ada berita-berita terkini, dengar kata sakit Nabi makin tambah, akhirnya patah balik. Baik. Tunggu sehingga Rasulullah sembuh. Mereka juga ingin mendapatkan saranan dan petunjuk daripada Nabi. Jadi kita tunggu Nabi sembuh, kita pergi jumpa Nabi. Kok Nabi ada apa-apa pesanan-pesanan baru, pesanan-pesanan terkini yang Nabi nak sampaikan sebelum kita bergerak semula. Baik. Tunggu. Akhirnya sakit Nabi makin berat dan Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Ya, bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Usamah bin Zaid ini siapkan pasukan tentera dia pada tahun yang sama, 11 Hijrah, sekitar bulan Safar. Safar. Ya, Usamah bin Zaid ini siapkan pada tentera nak pergi ke Syam sekitar bulan Safar. Dapat berita Nabi sakit, tunggu, akhirnya Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal tahun yang sama, tahun ke-9 Hijrah. Baik. Namun beberapa hari selepas itu Rasulullah SAW wafat. Allah telah memilih baginda untuk kembali ke pangkuan. Dah sampai masa tugasnya dah selesai. Perancangan nak bunuh
Nabi itu dah banyak kali dah. Tapi selagi mana tugas sebarkan agama ni tak selesai lagi, tak lengkap lagi, selagi itulah Allah Ta'ala selamatkan Nabi. Jaminannya begitu. Iaitu setelah baginda telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah, mempersiapkan seluruh semenanjung tanah Arab untuk bawa panji-panji Islam. Bila Nabi sudah dapat siapkan bala tentera orang Islam yang kuat, yang kukuh, yang berani, sehingga seluruh semenanjung tanah Arab itu Islam sampai, dan di seluruh semenanjung tanah Arab itulah nantinya akan lahir orang yang akan bangkit, bergerak pula ke satu tempat, sebarkan dakwah Islam. Ini jasa mereka sehingga Islam sampai ke tempat kita pada hari ini. Ya. Akhirnya Allah Ta'ala wafatkan Nabi dalam keadaan tugas selesai. Allah Ta'ala wafatkan Nabi dalam keadaan tugas selesai. Nabi sudah mempersiapkan sukarelawan, Nabi sudah mempersiapkan anak-anak muda, Nabi sudah mempersiapkan pendakwah-pendakwah, Nabi sudah mempersiapkan sahabat-sahabat yang selepas Nabi wafat, mereka akan bersedia sambung tugas kepada yang pernah Nabi buat. Jadi Allah Ta'ala wafatkan Nabi itu pada timing waktu yang sesuai, pada waktu yang sesuai, sehingga Nabi wafat dalam keadaan Nabi sempat menyaksikan kejayaan dakwah itu. Tuan-tuan, kelebihan ini bukan semua Nabi dapat. Bukan semua kelebihan Nabi dapat. Nabi Nuh 950 tahun, dia tak sempat menyaksikan kejayaan dakwah. Nabi Hud, Nabi Saleh, ya. Nabi Muhammad wafat dalam keadaan sempat menyaksikan kejayaan dakwah. Berdakwah di Mekah 13 tahun, hijrah ke Madinah. Tahun ke-8 hijrah, masuk semula ke kota Mekah, balik semula ke kampung asal. Dan Nabi sendiri menyaksikan orang Mekah yang pernah lawan Nabi sebelum tu akhirnya berbondong-bondong memeluk Islam. Nabi sempat menyaksikan kejayaan, ya. Nabi sempat menyaksikan kerajaan Madinah itu tertegak. Masuk semula ke Mekah, dapat saksikan orang Mekah berbondong-bondong memeluk Islam yang pernah lawan Nabi. Dan sempat menyaksikan kerajaan Mekah yang baru, yang taat kepada Allah. Sehingga usaha terakhir Nabi persiapkan pasukan tentera di bawah pimpinan Usama bin Zaid untuk lawan kerajaan Rom, bagi memperkukuhkan kerajaan Madinah supaya kerajaan Rom tak buat lebih kurang dengan kita. Baik, Nabi sempat saksikan hal itu. Mereka telah bersedia untuk menyebarkan peradaban dan ajaran Islam ke segenap ceruk bumi. Ini orang yang telah Nabi persiapkan sebelum Nabi wafat dengan izin Allah. Ketika itu tentera Islam juga telah mampu untuk memikul beban amanah yang membawa impak besar kepada sejarah, sehingga sejarah dunia berubah. Usaha dakwah yang Nabi buat ini sehingga sejarah berubah. Daripada masyarakat penyembah berhala beratus tahun, masyarakat Mekah akhirnya berubah. Berubah bagaimana? Mereka sendiri yang pulang rumah masing-masing, pecahkan berhala di rumah masing-masing. Sejarah berubah. Sejarah berubah, ya. Hasil usaha Nabi dengan izin Allah. Baginda diwafatkan oleh Allah selepas tersedianya anggota tentera yang layak untuk mengharungi siri-siri pertempuran demi melaksanakan amanah tersebut. Nabi wafat dalam keadaan Nabi sempat saksikan, ya, para panglima yang berkaliber untuk memimpin peperangan dan tokoh-tokoh agung lagi soleh untuk menguruskan negara telah berjaya dilahirkan. Dan Nabi sempat melihat individu-individu itu yang akan meneruskan apa benda yang Nabi pernah bawa. Selawat dan salam Allah ke atas Rasulnya. Semoga Allah membalas baginda dengan sebaik-baik balasan bagi pihak kita dan juga pihak kemanusiaan. Ayat pengarang kitab ni luar biasa, tuan-tuan sekalian. Banyak kali saya tak sampai tajuk ni, saya tak berarti ayat pengarang kitab ni luar biasa. Pengarang kitab ni dia kata apa dia? Semoga Allah membalas jasa baginda dengan sebaik-baik balasan bagi pihak kita dan juga pihak kemanusiaan. Maksudnya apa? Kita terhutang budi dengan Nabi, kita terhutang budi dengan Nabi, dan kita tak mampu nak balas. Maka pengarang kitab ini mengharapkan semoga Allah membalas jasa baginda bagi mewakili kita ni. Kerana kita terhutang budi dengan Nabi dan kita tak mampu nak balas, biarlah Allah Ta'ala balas dengan balasan yang sebaik-baiknya bagi mewakili kita ni. Kerana kita tak mampu nak balas apa benda yang Nabi buat. Dan juga bagi pihak siapa? Bagi pihak kemanusiaan.
Maksudnya dalam dunia pada hari ini, kalau siapa-siapa yang bercakap tentang kemanusiaan, termasuk Amerika sendiri, China ke, Rusia ke, negara besar ke, NGO ke, BBB ke, siapa-siapa yang bercakap tentang kemanusiaan pada hari ini, mereka terhutang budi dengan Nabi. Kerana Nabi orang paling awal bercakap tentang kemanusiaan, bercakap tentang tolong-menolong, hormat orang, muliakan orang dan sebagainya. Nabi bercakap tentang kemanusiaan. Jadi hari ini siapa-siapa yang bercakap tentang kemanusiaan, hubungan jiran tetangga, hubungan dalam masyarakat, mereka terhutang budi dengan Nabi. Kerana Nabi orang paling awal bercakap tentang kemanusiaan. Dan kita tak mampu nak balas apa benda yang pernah dia mulakan itu, maka pengarang kita kata dia, semoga Allah membalas jasa bagi dia, mewakili kita dan mewakili kemanusiaan. Itu bahasa. Baik, itu bahasa pengarang kita. Jika bukan kerana baginda dan tenteranya yang setia, jika bukan kerana tenteranya menunaikan amanah selepas baginda wafat, nescaya sekarang ini kita berada dalam kesesatan yang nyata. Siapa boleh beri jaminan dia menyentuh nenek moyang dia dulu agama Islam? Siapa boleh beri jaminan untuk nenek moyang dia dulu agama Islam? Saya pun tak tahu. Tapi yang pasti tok saya belah mak Cina masuk Islam. Sebab tu sebahagian adik-beradik dia muka macam Cina, Jabang meh. Sebahagian adik-beradik saya memang muka macam Cina. Rupanya apa dia tok lemah ni, ayah dia memang Cina daripada tanah besar Cina. Memang daripada tanah besar Cina datang sini dan masuk Islam tu di sini. Jadi apa jaminan kita punya keturunan dulu memang daripada awal semua Islam kata. Entah semua pokok duduk dalam pokok pakaian Jawa, benda kita pun tak tahu dulu. Tapi kalau dia kerana ada orang daripada tanah Arab, sahabat-sahabat Nabi yang bergerak ke satu tempat sampai Islam sampai ke sini. Dan tak mustahil ada sahabat-sahabat Nabi yang pernah sampai ke rantau kita di satu waktu dahulu. Kena ingat kalau kita pergi ke Mekah dan Madinah, bukan semua makam sahabat Nabi ada di Mekah, bukan semua makam kubur sahabat Nabi ada di Madinah. Khalid Al-Walid di Syria, Abu Ayyub Al-Ansari, bila Nabi hijrah ke Madinah, Nabi tumpang tidur rumah dia. Mula-mula Nabi hijrah ke Madinah, Nabi tumpang tidur rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Makamnya di Istanbul, Turki. Sa'ad bin Abi Waqqas, makamnya di China. Di mana? Guangzhou. Makamnya di China. Jadi bukan semua sahabat Nabi itu kuburnya, makamnya di Mekah dan di Madinah. Maka tak mustahil pun satu waktu zaman dulu ada sahabat-sahabat Nabi yang pernah merantau sampai ke kawasan kita di satu waktu dahulu. Tak mustahil. Tak mustahil. Selalu saya sebut, kalau tuan-tuan baca buku sejarah kedatangan Islam ke Nusantara yang dikarang oleh Pak Hamka, Profesor Haji Abdul Malik Karim Abdullah, ringkasannya Hamka. Ini sejarawan terkenal Indonesia kan, Indonesia. Dia sebut tak mustahil pun ada sahabat Nabi yang pernah sampai ke kawasan kita ni satu waktu dulu. Ya, saya bawakan Islam. Baik. Jadi kita terhutang budi, maka pengarang kita ni kata mudah-mudahan Allah Ta'ala yang membalas Nabi dengan balasan yang sebaiknya mewakili kita. Allah telah memuliakan Rasulnya dengan kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepada para Nabi sebelum baginda. Dan para Nabi sebelum baginda tak dapat kemuliaan seperti ini. Kemuliaan apa dia? Kemuliaan menyaksikan kejayaan dakwah depan mata, menyaksikan siapa yang bakal sambung tugas selepas Nabi wafat. Nabi dulu tak dapat saksikan. Usia baginda dipanjangkan sehingga baginda dapat menyaksikan hasil dakwah dan perjuangannya melitupi seluruh semenanjung tanah Arab, Jazirah Arab. Dakwah baginda membersihkan bumi Arab daripada berhala untuk selama-lamanya. Orang Arab ada tak hari ni perangai yang jahat? Ada. Orang Arab hari ni ada tak mabuk-mabuk pesta-pesta? Ada. Dia punya konsep dia, joget dia lagi luar biasa daripada kita, dia punya dalut dia. Tapi orang Arab berani tak untuk buat berhala semula yang pernah tok nenek moyang mereka sembah orang kata dulu? Malu. Kerana Nabi pernah sebut benda tu. Tidak ada lagi berhala ni, apa dia Nabi sebut? Lata ke Uzza. Tidak ada lagi berhala ini selepas daripada ini. Maknanya orang takkan bangunkan semula berhala yang sudah dirobohkan itu. Orang Arab perang tak elok, berubah jauh daripada agama tu ada, tapi nak buat semula berhala tu tak. Kerana dia rasa bodohnya disembah benda yang buat dengan tangan, tak boleh makan, minum. Dia jadi. Baik. Dakwah baginda juga menjadikan mereka sendiri yang meruntuhkan berhala dengan tangan-tangan mereka sendiri merasa gembira dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka, selamatkan mereka daripada kesesatan.
Bukan Nabi masuk rumah mereka robohkan berhala. Kerana kesedaran itu akhirnya mereka balik ke rumah masing-masing, mereka yang robohkan berhala itu. Baik. Padahal mereka lah dulu pernah sembah, sujud, memohon pendampingan dengan berhala-berhala tersebut. Baginda juga membentuk mereka agar bersedia. Nabi persiapkan orang, persiapkan satu generasi yang bersedia menjelajah muka bumi, membawa petunjuk yang dikurniakan Allah kepada mereka untuk manusia yang lain. Generasi yang menyembah dan mempertuhankan berhala, hidup semasa jahiliyah dalam keadaan alfa, di samping memiliki keupayaan dan bakat yang tidak tersusun. Bukan orang Mekah tak ada bakat. Tadi bakat tu tak diilak dengan sebaik-baiknya. Kuat, gagah orang Mekah, tapi gagah untuk tindak pihak lain. Ada kemampuan, ada kemahiran, ada kepakaran, tapi kepakaran digunakan pada tempat yang tak sepatutnya. Islam datang, Islam pegang kemahiran mereka, gila supaya dimanfaatkan pada tempat yang sesuai. Umar berani zaman jahiliyah, samsing dia. Ini masuk Islam, Nabi suruh buang sifat berani itu. Dah, terus kan? Cuma dia tahu guna tu tempat mana. Khalid Al-Walid gagah di medan perang zaman jahiliyah. Masuk Islam, Nabi tak suruh buang, dia berani, dia semangat itu. Cuma tahu tempat mana nak digunakan. Tempat mana nak digunakan. Dulu mereka ada bakat, keupayaan, tapi bakat yang tidak tersusun. Hidup zaman jahiliyah. Akhirnya guna bakat dan keupayaan itu pada tempat yang tak sepatutnya. Kemudian generasi inilah yang bertindak memecahkan berhala dan membangunkan negara Arab yang pertama dalam keseluruhan sejarah Arab. Inilah negara Arab yang pertama yang diri sebagai kerajaan yang berdaulat. Sebelum tu mereka ni negara Arab ni, puak-puak Arab ni, kecil-kecil ni, negara-negara kecil ni, semua sekali tunduk kepada kerajaan Rom ataupun Parsi. Tak berani nak berdiri sendiri sebagai kerajaan yang berdaulat. Nabi hijrah ke Madinah, Madinah jadi kerajaan yang berdaulat. Ada kerajaan sendiri, ada undang-undang sendiri, ada pentadbiran sendiri, ada kedaulatan, ada pasukan tentera, ada rakyat, ada wilayah sendiri, ada kekuatan sendiri. Dulu tunduk bawah Rom. Baik, tuan-tuan sekalian, tertegak kerajaan Arab yang pertama dalam keseluruhan sejarah Arab. Negara yang ditegakkan tersebut, negara Madinah yang ditegakkan tersebut, menjadi negara yang bertanggungjawab, menjadi negara yang berperanan memikul risalah, menggariskan objektif dan bertindak sebagai guru juga penyelamat kepada bangsa lain di sekeliling. Akhirnya negara lain, wilayah lain, tempat lain, daerah lain, semua menjadikan Madinah itu sebagai guru, sebagai model untuk diikuti. Mereka ini merupakan peneroka yang bangga dengan petunjuk, cahaya dan kebaikan yang dibawa. Mereka bersimpati dengan kejahilan, kegelapan dan keruntuhan yang dialami oleh bangsa-bangsa. Bila Madinah ini jadi negara yang berdaulat, kuat, kukuh, akhirnya negara Madinah ini melahirkan masyarakat yang rasa simpati bila tengok orang lain jahil. Negara yang rasa kesian bila tengok orang lain duduk dalam penindasan. Negara yang kesian bila tengok orang lain duduk dalam kejahilan, kegelapan. Akhirnya negara Madinah jadi negara yang berusaha untuk menyelamatkan bangsa-bangsa lain di sekitar. Sedangkan sebelum itu, Arab kagum dan mengagungkan bangsa-bangsa tersebut. Bahkan mereka tunduk kepada mereka dalam politik, pemikiran dan sosial. Ini merupakan peristiwa yang unik dalam sejarah dahulu maupun sejarah moden. Maka bila Nabi persiapkan tentera di bawah pimpinan Usamah bin Zaid, merupakan simbol kepada peristiwa tersebut dan hasil produk risalah bertuah lagi berkat. Apa dia hasil dakwah Nabi? Islam ni produk lah. Kita nak tawarkan pada orang, benda yang kita tawarkan pada orang itu disebut produk. Jadi apa dia produk Nabi Muhammad? Islam tu lah. Yang datang daripada Allah itulah produk. Hasil daripada produk apa dia? Muncul orang seperti Usamah bin Zaid. Hasil daripada produk Islam itu lahir orang seperti Abu Bakar. Hasil daripada produk Islam itu lahir orang seperti Umar, Khalid Al-Walid dan sebagainya. Itulah hasil produk. Baik, itu pengajaran yang pertama daripada peristiwa Nabi siapkan angkatan tentera di bawah pimpinan Usamah bin Zaid. Apa dia? Produk Islam itu Nabi dapat saksikan. Ya. Selanjutnya,
Dalam peristiwa ini juga nak mengajar kepada kita, Rasulullah melantik Usamah bin Zaid pimpin angkatan tentera tersebut. Padahal umur dia baru berapa? 20. Dalam kitab kita ni dia tulis 20 tahun. Umur Usamah bin Zaid baru 20. Umur Usamah bin Zaid ni cucu angkat Nabi. Ayahnya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dulu apa subuh dengan Nabi. Sampai waktu tu masyarakat panggil Zaid bin Muhammad. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, anak angkat tak boleh dibinkan kepada ayah angkat, tak boleh. Barulah orang pakat panggil semula Zaid bin Harithah. Kalau tak sebelum tu pakat panggil Zaid bin Muhammad. Ni ayat Usamah punya cerita ni lah. Baik, bila Rasulullah angkat Usamah bin Zaid pimpin perang untuk lawan kerajaan Rom, umur dia ni remaja, baru umur 20. Kalau kita baru habis sekolah menengah 23 tahun macam tu kan, tiba-tiba jadi panglima perang. Sedangkan waktu dia jadi panglima perang umur 20, di bawah dia ada tentera-tentera yang veteran, orang-orang lama. Jadi anggota tentera juga, seperti Abu Bakar ni orang lama, orang tua. Umar ada bawah tu, Osman ada bawah tu, Ali ada bawah tu. Kawan ni baru umur 20, Nabi dipilih jadi panglima tentera. Maka waktu tu timbul tanda tanya, timbul macam-macam perasaan sebahagian orang Islam pada waktu itu. Khasnya orang-orang munafik orang munafik yang nak jadikan benda ni sebagai provokasi. Apalah Nabi ni lantik orang baru umur 20, layak ke dia ni? Jadi mainkan macam tu, sentimen tu. Kenapa dia? Kerana di bawah Usamah ni ada yang veteran. Veteran ni sama ada orang Muhajirin, orang asal Mekah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan lain-lain. Ataupun veteran di kalangan orang Madinah, orang-orang Ansar ada duduk bawah Usamah. Jadi macam mana nak bergerak ni? Orang muda pimpin ni. Bawah ni ada hak tua-tua. Hak tua-tua ni boleh dengar tak? Dia timbul pertanyaan tu. Baik. Sedangkan di bawah tu ada tokoh-tokoh yang terlebih dahulu memeluk Islam dan telah terbukti keperwiraan mereka. Mereka juga pernah pimpin perang. Umar, Sayyidina Ali, Khalid bin Walid pernah pimpin perang. Perwira-perwira kena duduk bawah orang umur 20 pula. Baik. Tindakan Rasulullah ini mempamerkan salah satu sunnah dalam Islam yang terpuji. Apa yang Nabi buat ni salah satu sunnah dalam Islam yang terpuji. Sunnah ni jangan hanya nampak pakai jubah, serban, simpan janggut, kan? Gambar tasbih, baca Quran, sembahyang jemaah, jangan nampak sunnah benda tu saja. Salah satu sunnah Nabi inilah latih orang yang sesuai pada keadaannya. Letak orang pada tempatnya, itu sunnah. Letak orang sesuai pada tempatnya. Dia layak, angkat, itu sunnah. Dia layak, angkat. Dia layak, kedepankan dia, angkat dia, gila angkat dia, itu sunnah. Sunnah juga. Orang kita ni kadang-kadang dia nampak sunnah ni benda-benda macam ni, benda zahir ni, kan, penampilan gitu. Baik, tak nafi kan, itu salah satu lah. Tindakan Rasulullah ini mempamerkan salah satu sunnah Islam yang terpuji. Ia memansuhkan perbezaan antara manusia yang berdasarkan kemegahan, usia dan jasa. Islam nak mengajar kepada kita tak ada perbezaan. Jangan ajar diri kita ni ada gap, ada pemisah. Kenapa dia? Oh, dia ni orang pengalaman lama, segan dia duduk dia. Oh, segan dia ni orang lama ni. Kita orang baru. Oh, dia ni muda sangat, tak layak campur orang tua. Aku orang tua takkan untuk sembang dengan dia baru habis sekolah menengah. Kedudukan dia, oh dia jawatan besar, dia pegawai kerajaan kan. Dia punya pangkat G berapa kan. Tak layak untuk sembang ni. Tindakan Nabi ni nak mengajar orang Islam supaya buang semua gap-gap tersebut. Kita sama-sama. This is Allah. Mulia siapa paling bertakwa. Mulia siapa paling bertakwa. Baik. Ia juga mengutamakan keupayaan yang baik tanpa mengira usia dan kedudukan. Dia ada keupayaan yang baik, tak kira lah usia dia, kedudukan dia, pengalaman ke apa. Dia ada keupayaan, jalan ke depan, tolak dia ke. Seterusnya, sejarah telah mengesahkan bahawa ia tidak pernah melahirkan tokoh-tokoh agung dan berkaliber seperti tokoh-tokoh agung ini. Namun, mereka reda untuk berada di bawah kepimpinan Usamah yang muda belia. Siapa yang reda ni? Yang reda dengan lantikan Nabi ni terhadap Usamah ni? Sahabat yang faham ni?
Orang Islam yang faham tindakan Nabi ini pun kira Allah. Ini menunjukkan sejauh mana tahap pengasuhan jiwa dan akhlak yang telah mereka capai. Hasil daripada usaha, petunjuk, didikan dan tunjuk ajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melantik Usamah menjadi ketua kepada tokoh-tokoh veteran yang lama seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali merupakan peristiwa besar yang tak pernah dialami oleh mana-mana bangsa. Tak pernah. Ia merupakan sejarah pertama yang menunjukkan kewajipan membuka ruang kepada keupayaan dan kepintaran para remaja. Beliau nampak dia pintar, cerdik, mampu, ada kemahiran, ada bakat, tetapkan dia pada posisi yang sesuai. Juga kewajipan membenarkan mereka memimpin urusan-urusan, sesuatu urusan jika mereka berkedayakan. Silakan. Sekiranya orang Islam selepas daripada itu, selepas daripada peristiwa Usamah dilantik oleh Nabi, sekiranya orang Islam selepas daripada Nabi wafat sentiasa mengingati pengajaran besar ini, nescaya bencana dan malapetaka akan lenyap daripada sejarah Islam. Kalau jaga sungguh apa benda yang Nabi buat ni, apa dia? Latih orang yang sesuai, umur jangan peduli, latih orang kerana kepakaran, keupayaan. Kalaulah lepas Nabi wafat orang Islam pegang benda ni, tentu bencana dan malapetaka yang berlaku kepada dunia Islam pada hari ini dapat diselamatkan. Tapi puncanya malapetaka berlaku dalam dunia Islam pada hari ini di mana-mana tempat, negara Arab ke bukan Arab, puncanya boleh dilantik orang yang tak layak pegang urusan orang ramai. Orang yang tak layak mengurus hal orang ramai. Begitu juga keributan dan fitnah yang mengganggu gugat tiang negara Islam dan melemahkan kekuatan Islam itu akan hilang. Bila pegang sunnah Nabi, lantik orang yang layak. Alangkah bijaknya tindakan Rasulullah yang disokong oleh wahyu daripada langit. Baginda juga dikurniakan kebijaksanaan, pendapat yang tepat, pandangan yang jauh dan kemampuan politik yang hebat. Keistimewaan ini tidak diberikan kepada para nabi sebelum baginda. Ia juga tidak diketahui terdapat pada mana-mana tokoh besar sejarah sebelum dan selepas Nabi. Ada tak contoh macam ni? Peristiwa luar biasa macam ni, lantik orang muda seperti ini. Jadi pengarang kitab kita tak tahulah ada tak cerita seperti ini sebelum Nabi Muhammad ataupun selepas Nabi Muhammad. Okay. Semoga Allah meridai Usamah bin Zaid yang masih muda beliau. Tahniah kepada beliau kerana mendapat kepercayaan daripada Rasulullah berkenaan keupayaannya untuk memimpin, kejujuran azamnya dan keislamannya yang baik. Tahniah sekali lagi kepada beliau kerana telah dijadikan oleh Nabi sebagai contoh teladan kepada remaja-remaja kita yang beriman lagi beramal. Artinya cerita tentang Nabi lantik Usamah bin Zaid ini kena kongsi dengan anak mereka, kena kongsi dengan mereka. Biar mereka faham Nabi pernah memberi peluang kepada orang muda untuk tunjukkan. Buktinya Nabi pernah angkat Usamah bin Zaid yang baru umur 20. Artinya orang muda boleh dikatakan. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab sirah lain tu, Nabi dengar bunyi sebahagian mulut orang-orang munafik yang dah pertikaikan, kenapa Rasulullah lantik Usamah bin Zaid sedangkan ada orang tua. Bila Nabi dengar, Nabi kata siapa-siapa yang tak suka dengan Usamah macam tak suka dengan ayah dia, Zaid bin Harithah. Kalau tuan-tuan buka kitab sirah lain, Nabi sebut gitu. Kitab sirah kita ni kan, Nabi dengar, bila Nabi dengar bunyi-bunyi cakap ni khasnya daripada mulut orang munafik yang pertikaikan kenapa Nabi lantik Usamah bin Zaid, Nabi keluar berhadapan dengan mereka. Nabi kata siapa tak suka Usamah macam tak suka dengan ayah dia. Ya. Nabi lantik tu kerana Nabi tahu kelayakan lah. Ayah dia dulu Zaid bin Harithah pernah pimpin perang Mu'tah lawan kerajaan Rom sampai gugur syahid. Anaknya Usamah ni pun layak. Dalam hadis yang lain Nabi kata dia, orang yang paling aku sayang adalah Zaid bin Harithah, dan selepas daripada Zaid bin Harithah orang yang paling aku sayang adalah anaknya Usamah. Ini peristiwa penting yang 5 yang berlaku selepas pembukaan kota Mekah, itu selepas daripada tahun ke-8 Hijrah. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan sambung peristiwa terakhir sekali. Peristiwa terakhir sekali selepas daripada tahun ke-8 Hijrah dan selepas daripada pembukaan kota Mekah, iaitu kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewafatan Nabi sallallahu. Kita sambung bila tuan-tuan tahun depan. Tahun depan kita sambung tahun depan. Allah Ta'ala cukup sekali dulu ke malam ini untuk bermanfaat dan kebaikan untuk kita semua. Sebelum nanti saya ada 2 pengumuman. Pertama, saya bawa buku dikarang oleh sahabat saya Ustaz Suhaib Muhammad
saat jadi orang Kuantan faham membimbing jemaah haji dan umrah dan terlibat dalam banyak program-program kemanusiaan. Kedua, dia susun kitab sirah Nabi dengan pengalaman dia sendiri pergi ke lokasi-lokasi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad di Mekah dan di Madinah. Dia buat kitab sirah Nabi Kembara Sirah Nabi Muhammad 30 hari menyusuri riwayat hidup insan teragung. Dia pecahkan kisah kehidupan Nabi daripada lahir sampai wafat kepada 30 hari dengan target setiap hari kita boleh baca satu tajuk, satu topik. Sebelum tidur malam dia 8-9 surat, tak nyaman sikit sekejap. Sebelum tidur tak habis. Sampai hari ke-30 habis. 400 halaman full color, penuh dengan gambar-gambar dan infografi betul-betul perjalanan hidup Nabi itu penuh. Harganya RM55. Tuan-tuan nak beli untuk bacaan sendiri, silakan. Tuan-tuan nak beli untuk bacaan anak-anak di rumah, silakan. Tuan-tuan beli untuk wakaf di masjid, surau, di pejabat, letak dia semua, silakan. Saya nak maklum 2-3 hari lepas saya kuliah di Masjid Al-Mukarramah Bandar Seri Damansara. Ada seorang hamba Allah, dia beli 5 buah. Dia minta saya wakafkan di mana masjid surau tempat saya kuliah, dan salah satunya saya akan tunaikan amanah dia untuk wakaf di surau tuan dalam saya bagi satu surau tuan. Yang lain itu tuan nak dapatkan ada di 2 buah. Yang keduanya tuan-tuan sekalian makluman sekarang ini musim banjir di seluruh Malaysia. Yang selama baru nak surut tidak naik dah di Teluk Pahang, Teluk Kuala Lumpur, dia nampak sikit. Kita lepas gelar ni betul. Saya dalam 2-3 hari dia turun di bantuan. Jadi tabung kemanusiaan Nabi yang saya bawa di luar malam ni khas untuk tuan-tuan sumbangkan untuk kita bantuan masalah ni. Dan tuan-tuan nak bantu sini tak ada masalah. Tuan-tuan nak salurkan mana-mana tempat silakan. Ini yang kami uruskan bawah Mabina. Saya susah dengan orang tanya apa benda tuan susah nak cakap. Ada orang yang nak bagi baju dalam pos segala macam, saya kata baju tu biar dulu. Terlalu banyak melambangkan baju. Banyak sangat. Yang keperluan sekarang ni mereka makanan pun dah agak banyak. Sampai hari ini tuan-tuan tak boleh nak masuk gulangan, boleh duduk jalan. Terlalu banyak video yang keluar masuk sampai jalan Ceng Tepuk. Keperluan mereka hari ini nak bersih rumah. Masalahnya apa dia? Air baik tak ada. Nak bersih rumah guna water jet, elektrik tak ada. Nak guna water jet macam mana? Akhirnya lumpur dalam rumah dah mula mengering, dah mula dekat. Itu problem. Baik insyaAllah di Seri Muda, di Gulangan, orang berempat, masalah elektrik dengan air. Jadi tak boleh nak buat dia. Tungguan sekali nak bersih rumah. Cuma lain-lain keperluan kalau orang bagi duit itu kita akan beli air mineral, beli makanan sikit, kemudian kelengkapan mandi mereka, kemudian mereka nak foto, nak selimut sikit tu, yang itu kita bagi lah. Temple semua itu kita bagi lah. Kami beri sumbangan duit dan kami beri untuk bagi semangat pada mereka. Masukkan kelemahan lain yang kita tengok kepada keperluan. Jadi tuan-tuan yang bimbang, silakan Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.